Okay, hello, Assalamualaikum. My name is Shafiq. Today I will be presenting about the handwriting intervention. Handwriting intervention ni macam kita maklumkan, handwriting intervention adalah di mana kita membuat satu intervensi awal kepada kanak-kanak ataupun remaja yang mempunyai masalah untuk handwriting. So macam mana kita sebagai parents, cikgu ataupun terapis boleh ambil kita punya inisiatif untuk membuat intervensi supaya kita boleh memperbetulkan balik masalah tersebut. Okay, tapi sebelum tu, what is intervention? Intervention is an early intervention means identifying and providing effective early support to children and young people to prevent problems from occurring or to tackle them head on when they do before problem get worse. Okay, macam yang saya maklumkan tadi, intervention ni kenapa kita lakukan? Macam contohnya macam budak tu ada masalah untuk menulis, kita baru perasan dia ada masalah untuk pegang pensel secara dalam tripod. Tapi bila kita tengok dia dalam umur 7 tahun, sepatutnya dah boleh pegang dah pun tripod. So mesti pegang palma lagi. So dekat sini kita kena buat intervensi. Kita kena cepat-cepat halang progres pegangan tersebut supaya dia boleh pegang dengan betul. Sebab benda ni kalau kita biar makin lama, bila dah makin dewasa, dah besar, benda tu akan dah jadi satu habit. Di mana bila dah jadi habit, dia akan lagi susah untuk kita betulkan nanti bila dah susah. So itulah function intervention ni dan itulah maksud intervention itu sendiri. Maksud kita membuat apa-apa early support ataupun aktiviti kita buat untuk kita halang daripada masalah tersebut berlaku lagi ataupun sebelum ianya menjadi lebih teruk. Okay, first sekali saya akan explain pasal model of practice. Model of practice ni atau strategi biasanya digunakan oleh occupational therapist dan ianya disebabkan ia digunakan oleh sebagai OT. Dia maybe kurang untuk kanak-kanak ataupun parents ataupun cikgu macam kurang sikit faham. So, kita sebagai terapis ataupun OT tu, kita kena pastikan yang pertama, kita punya arahan ialah clearly articulate intervention technique, activity modification and classroom accommodation. Clearly articulate intervention technique tu maksudnya kita sendiri OT, kita sebagai terapis tu kita kena pastikan yang kita punya intervention yang kita nak lakukan ni senang difahami oleh parents, senang kata macam tu. Activity modification pun senang juga faham untuk sesiapa saja yang baca, walaupun dia bukan daripada background OT ke background psikologi ke, dia boleh faham juga apa yang kita nak sampaikan dekat situ. Yang seterusnya adalah classroom accommodation. Ni macam kita masukkan kalau contoh kita nak ajar budak tu menulis. So maksudnya dekat bilik darjah atau kelas yang kita nak mengajar tu mestilah bersesuaian. Maksudnya tak ada benda-benda yang boleh mengganggu macam ada TV ke ataupun kita kena pastikan peralatannya lengkap, pensel, sharpener, berapa banyak pensel kita nak guna. Maybe kalau budak tu kita baru nak ajar dia punya tripod glass, maybe dia ada yang benda pemegang tu dia kena ada. Okay. Untuk yang kedua, collaborate with teacher and other to provide service in the least restrictive environment. Okay, yang ni macam tadi. First tadi kita dah explain dah macam mana cara kita nak kasih mudah faham kita punya intervention ni nak biar senang faham kan. Okay, so seterusnya kita kena collaborate dengan teacher and other to provide service in the least restrictive environment. So maksudnya dekat dalam kita kena pastikan budak-budak tersebut boleh belajar atau berada di dalam kawasan yang tidak restriktif. Apa yang dimasukkan dengan tidak restriktif adalah maksudnya bila darjah tersebut luas, peralatannya lengkap. Bukannya maksudnya dekat bilik yang maybe kotor ke ataupun lembab ke, macam tu. Kita tak nak macam tu. So biar dalam keadaan yang selesa, environment yang selesa untuk budak tersebut belajar and kita buat intervention tersebut. Okay, yang ketiga adalah implement therapeutic strategy for improving written communication. So masa therapeutic strategi ni, yang ketiga kita dah, yang pertama, kedua kita dah settle. So ketiga kita akan implement pula benda tu kepada budak-budak tersebut. Yang ketiga ni macam kita dah start buat kita punya intervention sendiri, intervention kepada kanak-kanak tersebut. Yang keempat, train other to work with children with handwriting problem. And nombor 5 tu closely monitor progress of the child and change aspect of program to continue improvement. Okay. Yang nombor 4, maksudnya kita ajar orang lain. Macam contohnya kalau nak harapkan OT saja untuk membuat intervention tersebut, tapi dekat rumah budak parents still kasih budak tu pegang pensel dengan cara yang salah,
So maksudnya agak sukar lah untuk kita nampak progress kepada budak-budak. So sebab tu kita dekat nombor 4 ni dia kata train other to work with children with handwriting problem. So maksudnya sekurang-kurangnya parents kat rumah pun dia boleh ada basic, dia tahu macam mana kalau okay kita dah belajar dekat tempat dekat OT macam ni. Tapi nanti bila kita dah belajar dekat bila kat rumah kita boleh praktis sendiri dengan anak tu. Maybe dekat rumah lebih selesa kan sebab budak tu dah terbiasa dengan kawasan sekeliling rumah. Maybe kat situ dia boleh lebih fokus. Itu parents pun maybe orang yang dia sayang, yang dia tahu. So dia akan lebih dengar cakap the parents lah. So kat situ parents boleh cuba juga ajar cara pegang pensel secara betul, pelan-pelan semua. So nanti benda tu improvement budak tu akan nampak lebih cepat lah kalau kita berbanding pada kita harapkan dengan OT saja. Okay, untuk nombor 5, closely monitor progress of the child and change aspect of program to continue improvement. Okay, untuk kita faham yang ni, untuk kita faham dulu, first of all, sebelum budak mula menulis, bagi contohnya 2-3 tahun, biasanya 1 tahun lah, 1 ke 2 tahun, dia akan pegang secara palma, maksudnya pegangan tersebut, pensel tersebut berada di tapak tangan. Okay, itu yang pertama. First, scribble adalah akar palma. Sebab kanak-kanak, sebab dia punya fine motor, dia punya jari jemari tu masih belum kuat untuk hold pensel tu betul-betul. So bila dia dah bila dia dah daripada palma dulu, kemudian maybe dia akan mula quadruped. Dia akan mula pegang dekat jari sikit tapi dia akan menggunakan kelima-lima jari dia atau keempat-empat jari dia. Okay, lepas tu dia akan dah lama dia macam tu, baru dia akan evolve kepada tripod. Ini saya skip beberapa lah tapi yang terakhirnya kita nak yang tripod, yang cara kita sebagai orang dewasa sendiri pegang. Allah. Okay, sorry. Okay. Macam tu kita nak tengok cara dia pegang. So bila bila kita dah dapat teknik tu macam mana semua kan. So bila kita tengok budak tu, okay, first dia pegang cara palma. Okay, bila pegang palma, lepas tu kita tengok dia dah boleh pegang palma tu dengan betul dah. Okay, so kita ubah balik. Takkan kita nak biarkan terus cara palma tu pegang macam tu juga? Okay, tak. Kita akan ubah kita punya intervention. Kita akan tukar kepada quadruped pula. Okay, bila quadruped dah main, kita ubah balik kepada tripod. Target kita last kali mesti kepada kanak-kanak tersebut boleh pegang secara tripod dengan cara yang betul. Okey, dekat sini seterusnya kita akan cakap modul yang digunakan untuk kanak-kanak yang mempunyai neurodevelopmental problem. So modul yang digunakan ini adalah sesuai kepada kanak-kanak yang mempunyai kelemahan dari segi neurodevelopmental problem. Ianya macam kita nak tahu yang daripada kita tengok daripada budak tu punya posture ataupun daripada otot di jari tersebut lah. Contoh dia susah nak memegang ataupun tak boleh nak pinching ke nak picit macam tu. So oleh itu aktiviti yang digunakan atau yang dijalankan adalah bersesuaian dengan yang melibatkan banyak pergerakan otot, menggalakkan proximal joint dan meningkatkan hand function. Ini macam tadilah, modulating muscle tone, promoting proximal joint stability and improving hand function. So, aktiviti yang macam mana yang sesuai digunakan untuk kita improve kanak-kanak ni punya handwriting kalau kanak-kanak tersebut mempunyai problem dari segi neurodevelopmental. Okay, yang pertama untuk kita tingkatkan untuk kita meningkatkan dia punya muscle tone. So, yang pertama aktiviti yang dilakukan adalah dipanggil sebagai popcorn ride. Popcorn ride ni di mana aktiviti tersebut budak tersebut akan memegang kerusi, dia pegang kerusi di bahagian depan, kerusi kat depan atau kiri kanan dia. Lepas tu dia lompat setempat. So maksudnya dekat situ macam kadang-kadang kan suka macam kita tahan guna kita punya tangan tu dekat kerusi tu, lepas tu kita lompat setempat. Itu dipanggil popcorn ride. Ataupun dia boleh duduk atas gym board. Ini untuk kita improve dia punya balance jugalah selain daripada dia punya muscle. Lompat di atas trampoline ataupun waktu budak tu sebab buat handstand. Untuk handstand, lompat atas trampoline is self-explanatory. Kalau kita melompat je kat trampoline. Handstand di mana budak tersebut kita tinggikan sikit kaki dia kat belakang. Lepas tu tangan dia akan berada di bawah. So kadang-kadang tersebut akan berada di dalam posisi merangkak, tetapi kaki tersebut diletakkan sesuatu yang sama paras dengan kanak-kanak tersebut. So budak-budak tersebut akan macam contohnya nak buat pumping lah, cuma dia punya position tu waktu pumping kita, badan kita ke atas. Okay. Lepas tu itu untuk kalau kita nak meningkatkan muscle tone untuk kanak-kanak. Tapi macam mana pula kalau untuk aktiviti kita nak buat untuk kanak-kanak yang kita nak reduce dia punya muscle tone. Maybe budak-budak yang jenis hyper, yang maybe kalau yang suka melompat-lompat macam tu, okay.
Untuk kanak-kanak tersebut, kita biasanya akan menggunakan aktiviti yang menenangkan untuk dia. Untuk kita nak kasih dia calm down. Sebagai contohnya aktiviti duduk atas bolster, lepas tu kita swing side to side slowly bersama dengan maybe kalau budak tu boleh nyanyi, dia nyanyi sekali. So kita swing dia pelan-pelan macam tu. Ataupun kita rapping di mana kita balut budak tersebut menggunakan sama ada rapping mat ataupun kita gunakan macam kita punya selimut ataupun toto lah. Tujuan function ni adalah untuk kita menekan dia merasa proprioception dia, maksudnya joint-joint dia rasa, dan dekat itu kita ajar juga budak tersebut untuk bertenang. So yang terakhir yang maybe boleh digunakan untuk mengurangkan dia punya muscle tone ialah menggunakan aktiviti yang ada relaxing visual imaginary exercise. Dekat sini di mana maybe kita boleh bagikan budak tu gambar-gambar laut, bunyi-bunyi laut, bunyi-bunyi menenangkan supaya untuk kita calmkan budak tersebut. Sebab ini kalau macam duduk macam nak duduk pun tak betul, duduk pun asyik nak lari je ke, atau macam kita nak suruh duduk attention span pun susah. So kita akan buat cara begini untuk kita menggalakkan dia punya muscle dia. Okay, seterusnya kita akan tengok daripada contoh kajian-kajian lepas yang telah dilakukan oleh penulis-penulis ni. Okay. Yang pertama yang ini adalah contoh yang saya bagi, tapi kita tengok contoh yang pertama tadi. Yang pertama sekali yang dipanggil sebagai Robert and Samuel, itu nama penulisnya. Kajian ini dilakukan pada tahun 1993. Okay, 36 kanak-kanak daripada Kanada yang mempunyai masalah untuk belajar dari grades 4 ke 6 dibagikan kepada 3 grup. Okay, so treatment tu adalah treatment apa yang dilakukan. So evidence maksudnya apa hasil kajian yang didapati daripada kajian tersebut. Okay, yang pertama sekali conventional handwriting group improve in 5 area. So parents rating, teacher rating, letter formation and letter size alignment. So bagi mereka yang duduk kat computer conventional group, dia ada improvement hanya bila parents rating dengan letter closure saja. Kalau komputer yang daripada yang lakukan 100% dengan komputer saja, kita nampak dia punya improve tu hanya dekat cikgu punya rating saja, dan dia punya dan exercise yang dilakukan melalui komputer tu lah. Okay, ini maksudnya kanak-kanak tersebut hanya boleh melakukan aktiviti tersebut dekat komputer saja, tapi bila nak katakan nak suruh handwriting balik, dia akan jadi sukar. So kita tengoklah sini, control group yang pertama adalah yang paling digalakkan atau yang paling memberangsangkan, di mana kita daripada segi 5 area yang kita nak budak tu improve, kebanyakan budak yang melakukan daripada segi konvensional tu semuanya berjaya untuk mencapai target yang kita inginkan. Okay, model seterusnya kita akan tengok adalah daripada segi acquisitional. Okay, daripada segi acquisitional ini diintroducekan oleh Graham and Miller. Beliau mencarankan bahawa iaitu writing process adalah satu benda yang boleh dipraktis berkali-kali dan untuk mendapatkan feedback. Maksudnya ianya boleh diimprove kalau ianya dilakukan berkali-kali lah. Okay, so dalam tu ada 5 kita panggil dia punya modul. Yang pertama ialah taught directly, maksudnya kita directly terus ajar kepada budak-budak. Kita implement in brief and daily lesson. Maksudnya ianya pendek tapi hari-hari kita lakukan aktiviti tersebut dengan budak-budak tu. Lepas tu individualize to the child. Maksudnya semua kanak-kanak tak sama. Maybe kanak-kanak dia ada beza cara pegangan dia, ada beza selesa. So aktiviti yang kita lakukan mestilah bersesuaian dengan kanak-kanak yang dilakukan. Maksudnya dia tak boleh sapu sama rata. Yang keempat, plan and change based on evaluation and performance data. Ini sama juga macam neurodevelopment tadi. Maksudnya bila contoh kanak-kanak tersebut dah mencapai satu tahap yang kita dah nak atau yang kita dah target, so kita akan ubah kita punya cara pengajaran tersebut untuk mencapai target yang seterusnya. Maksudnya dia tak ada stagnan dekat situ, dia akan sentiasa berubah. So overlearn, kelima, overlearn and use in a meaningful manner by the child. So maksudnya supaya budak tu boleh target ialah untuk boleh diimplementkan kepada kehidupan seharian kanak-kanak tersebut lah. Okay. Lepas tu dekat situ juga dia katakan dekat untuk writing ni, dia progress dia akan melalui 3 stage. So stage pertama dipanggil sebagai cognitive stage. Stage kedua dipanggil sebagai associative stage. Yang ketiga dipanggil sebagai autonomous stage. Cognitive stage maksudnya pada peringkat awalnya bila kanak-kanak tersebut nak menulis, dia akan guna mostly dia punya visual dan dia punya tangan lah. So dia akan tengok okay, kita macam mana gerakan tangan aku untuk huruf A. Dia akan gerak macam ni dan dia akan tarik macam ni.
So itu untuk kanak-kanak untuk first step, iaitu daripada stage cognitive stage. Stage kedua dipanggil sebagai associative stage. Associative stage di mana budak-budak tersebut mempelajari cara dia cuba adjust tulisan tersebut more kepada style yang dia sendiri selesa. Memang macam kita kan ada cara kita tulis huruf kan, ada kadang-kadang tak sama, tak semua orang sama. Ada orang tulis E macam ni, ada orang tulis E macam tu. So ni kita tengok macam mana yang kadang-kadang tersebut lebih sesuai dan lebih selesa untuk dia. So last kali stage yang dipanggil tadi adalah sebagai stage autonomous ataupun dipanggil sebagai kinesthetic movement lah. So dekat sini adalah macam mana kita autonomous tu, macam ayat autonomous maksudnya automatic. So maksudnya dia boleh tulis secara automatic, maksudnya dia sedar pergerakan tangan dia dekat mana. So kalau contohnya kat sini macam kita dewasa, kita tutup mata pun kita still boleh tulis apa yang kita nak tulis walaupun dalam keadaan gelap. Sebab kita tahu kedudukan tangan kita, kita tahu huruf A tu macam mana, B tu macam mana, kita dah tak payah nak take time untuk analyse the visual on how macam mana shapes tersebut dilakukan. Kita boleh terus tengok je, kita boleh dah boleh terbayar dah kat kepala kita boleh terus tulis kat tangan dah. Okay, itu adalah daripada stage yang ketiga, autonomous, which is kita target kita untuk pastikan kanak-kanak tersebut berjaya mencapai target tersebut. Dekat sini pun kita boleh tengok salah satu evidence lah daripada kajian-kajian lepas yang dilakukan untuk teaching handwriting ni. So macam yang pertama tadi kita tengok daripada Hayes daripada tahun 1982, dia menggunakan 45 kanak-kanak kindergarten dan 45 kanak-kanak daripada third grade students lah. So apa hasil kajian yang didapati daripada kajian yang dilakukan ni? Yang pertama sekali, kanak-kanak yang berada di sekolah tadika ataupun di kindergarten ni perform lebih better untuk menulis adalah kerana bila menggunakan visual and verbal modelling. Maksudnya dia ada cakap dan dia juga ada visual untuk budak tersebut melihat. Kenapa kita kata budak tu sesuai pada tahap ni, dia pada kanak-kanak tadika ni dia sesuai gunakan tu. Itu macam kita maklumkan tadi, waktu kanak-kanak tadika ni dia still berada di probably dekat cognitive stage lagi. So maksudnya dia perlu menggunakan dia punya visual juga untuk dia boleh menulis benda tu dengan betul. So untuk kanak-kanak yang grade 3 tu, kalau kita tengok dia lebih better pada visual modelling sahaja. So maksudnya dia hanya perlu tengok sekejap je macam tu, dia tak perlu ada verbal tambahan lagi. Maksud orang tak perlu kata ini B, ini A, ini C, tak perlu. Just tengok gambar, maksudnya dia dah start boleh detect sendiri. So ini dah dipanggil sebagai stage associative phase lah, atau associative stage, di mana dia dah lebih mengenali huruf tersebut. So dia tak perlu fikir ini huruf apa, dia hanya perlu tengok saja sendiri ini huruf apa, so dia boleh tulis terus. Dan kita macam maklumkan juga, ianya berharap supaya kanak-kanak tersebut boleh teruskan kepada autonomous lah, supaya nanti dia boleh tulis sendiri tanpa perlu apa-apa prompt daripada orang lain. Dia boleh tulis walaupun dalam keadaan gelap.